Hai, Assalamualaikum. Hari ini Kotak Suara bersiaran dengan topik baru iaitu kewangan. Kita ada Azrain atau lebih dikenali sebagai Gori. So, Gori boleh kenalkan diri sikit tak? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam kewangan Mahkamah dan juga salam wawasan 2021 dari saya. Nama saya Azrain Muhammad ataupun ada juga yang kenali sebagai Financial Gori. Umur tak payahlah kan? Apa lagi? Boleh lah. Boleh lah. Umur 31 tahun ni. Ya Allah, dah masuk 31 dah. Tapi tak apa. Hidup perlu diteruskan. Tak ada masalah. Sedap ke hati sendiri Dan insyaAllah lah untuk dari tahun lepas dan tahun ni lebih banyaklah berkongsi tentang pengurusan kewangan kepada anak muda terutamanya untuk kita mendepani pandemik COVID-19 ini. I see. Okay. Pandemik COVID-19 ni kita boleh katakan dia banyak mengubah lah. Maksudnya kehidupan kita. Especially macam mengubah dunia. Lepas tu dia turut menjejaskan keuangan dalam kalangan individu. Kita pun boleh tengok tahun lepas ramai yang hilang kerja. Ada juga yang dapat gaji pun tak penuh. So macam-macam yang jadilah. So time-time macam ni, ilmu pengetahuan keuangan sangat diperlukan. That's why ada Gori hari ni lah. Yang boleh membantu individu ataupun kita sendiri dalam menguruskan keuangan masing-masing dalam waktu yang sukar. Boleh insyaAllah. Okay, so hari ni kita nak sembang pasal apa, Gori? Okay, insyaAllah pada hari ini saya nak berkongsi sedikit lah tentang cara kita menguruskan kewangan ketika krisis. Sebenarnya dia akan melibatkan sebelum krisis, ketika krisis dan juga selepas krisis. Tapi memandangkan PKP 2.0 ni dah bermula, jadi apalah salah kiranya kita memulakan semula kita punya pengurusan kewangan. Jadi, soalan pertama daripada saya adakah rakyat Malaysia kita pada pendapat Gori lebih bersedia menghadapi krisis kewangan ketika PKP 2.0 berbanding PKP 1.0 pada tahun lepas? Soalan ni sangat-sangat menarik dan tricky. Pada pendapat saya untuk kita menghadapi krisis kewangan ketika PKP 2.0 ni berbanding dengan PKP 1.0 untuk rakyat Malaysia, saya kira kita lebih bersedia dari segi mental tetapi tidak dari segi fizikal. Kenapa saya cakap macam ni? Masa PKP 1.0, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Masa 18 Mac 2020 tu semua orang tak tahu apa yang akan berlaku. Apa itu PKP, orang kata lockdown, berapa lama benda ni, apa efek dia, semua kita tak tahu. Tapi apa yang kita tahu adalah kerajaan bantu kita menerusi bantuan BPN, moratorium dan sebagainya. So untuk PKP 2.0 kali ni, kita dah bersedia. Dari segi mental, kita dah tahu dah apa itu lockdown, kita dah tahu dah kesan dia macam mana. Cuma dari segi fizikalnya, dua masalah yang saya kena pasti adalah pertama, bantuan tidak seperti PKP 1.0 yang dulu. Kita tak ada moratorium dah, and then BPN pun ataupun bantuan prihatin nasional ke bantuan prihatin dan semua tu dah tak semacam yang sebelum ni. Dan dari segi fizikal juga, SOP walaupun kita dah tahu tapi mungkin tidak berapa tegas dia punya pelaksanaan, dan saya kira itu meningkat kepala kita sedikit pada waktu PKP 2.0 ni, dari segi menguruskan kewangan kita lah. So seperti yang kita semua tahu, tahun 2020 dan tahun 2021 ni adalah tahun yang macam kita boleh kategorikan tak tentulah. So tahu-tahu je ada PKP, lepas tu PKPB, PKPP, PKPB dan sekarang PKP balik. So apa nasihat Gori untuk kami-kami semua ni nak uruskan keuangan pada time macam ni lah. Time ni mesti ada yang lagi pula sekarang macam waktu orang cakap ada yang hilang punca pendapatan tu, nak berniaga pun tak lama. So apa nasihat Gori? Okay, so dia sebenarnya macam ni lah. Kadang-kadang bila saya kongsi tentang menguruskan kewangan ataupun kita nak merancang kewangan kita, ramai yang menggunakan alasan kadang-kadang saya tak ada duit. So apa yang saya nak uruskan sebab duit tak ada. Saya lihat inilah waktu yang terbaik sebenarnya untuk kita belajar menguruskan kewangan. Sebenarnya menguruskan kewangan ni bukan bermula bila kita ada duit ataupun bila kita tak ada duit. Dia bermula sekarang. Kau ada duit ke, kau tak ada duit ke, kau tetap kena mulakan. Sebab bila kita tak ada duit, kita boleh merancang. Tapi bila kita dah mula ada duit, kita boleh teruskan perancangan tersebut. Kalau kita fikir, nanti aku ada duit lah, baru aku nak fikir, baru aku nak urus, biasanya dia akan jadi terlambat lah. Biasanya bila dapat je duit, kita dah guna, kita dah spend, kita dah belanja ke macam-macam. Tiba-tiba dah tak ada duit, kita mula balik pada point yang tadi. Mana kita akan cakap, nanti bila aku ada duit, baru aku nak buat semula. Jadi untuk tahun-tahun yang uncertainty ni, yang penuh ketidaktentuan ni, apa sebenarnya yang kita kena buat adalah
kita tak boleh kawal the future. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku esok. Kita tak boleh kawal dunia ni sendiri pun susah untuk kita kawal. Kita cuma boleh kawal apa yang ada dalam tangan kita saja. Dan apa yang ada dalam tangan kita adalah tindakan. Kita boleh kawal sama ada kita nak berbelanja secara berlebih-lebihan ataupun kita nak berbelanja secara berhemah. Kita boleh kawal tindakan kita untuk mencari ilmu, membaca, join kelas ke, online kelas yang kita buat. Macam saya sendiri, setiap malam saya akan buat 30 hari bersama Financial Glory dekat Instagram saya, Azrael Muhammad, untuk berkongsi apa idea-idea kepada orang muda terutamanya, untuk dia orang dapat idea macam mana nak uruskan kewangan dia orang. Jadi sebab itulah masa uncertainty lah, tak kisahlah sama ada PKP ke, PKPB ke, PKPK lah, apa benda PKP yang ada ni ataupun in the future pun akan ada lagi pandemik sebab 10-15 tahun lepas ada pandemik yang berlaku. Pada masa akan datang pun akan ada pandemik yang berlaku. Jadi daripada kita tunggu pandemik berlaku sekali lagi, biarlah kita bermula dari sekarang. Jadi untuk uruskan kewangan, macam biasalah kita akan mula dengan save, spend, invest. Dapat duit, simpan dulu. Kemudian belajar untuk berbelanja duit kita dan akhir sekali barulah kita menabur. Sebab kalau kita tak save, spend dan invest, dalam masyarakat kita ramainya yang paling common sekali dapat duit belanja terus. Dapat duit, spend. Invest pun tidak, save pun tidak. Yang nombor 2 paling common ialah dapat duit terus invest. Kemudian dia baru spend. Apa yang berlaku, hujung bulan duit tak cukup, jadi dia ambil duit investment dia untuk dia belanjakan semula. Sebab apa? Dia tak mula dengan savings tadi. Jadi sekecil-kecil simpan RM1 sehari pun okey. Sebab apa saya cakap pasal RM1 sehari ni? Kita orang macam berkongsilah hashtag sehari RM1 lama-lama jadi bukit. Sebab apa? Statistik dari Bank Negara menunjukkan 75% daripada rakyat kita tidak mempunyai simpanan walaupun RM1,000. Orang yang dah bekerja ni ramai saving RM1,000. So RM1,000 savings ni sebenarnya kita boleh capai dalam masa 3 tahun minimum. So kalau kita simpan RM1 sehari, dalam masa 1,000 hari bersama dengan 3 tahun, kita akan dapat RM1,000 kita yang pertama. Ataupun 4 angka savings kita yang pertama lah. Dia bukannya tentang berapa banyak income yang kita dapat, tapi sebaliknya tentang habit ataupun tabiat menyimpan kita tu. Sebab itu startlah sekarang. Orang kata start small, start slow. Tak payah start simpan RM1,000 terus. Tak payah. Startlah simpan dengan RM1 sehari dahulu. Tapi ada juga Gori, Mira tertarik dengan benda tadi. Mira rasa macam mungkin ada ramai kat luar sana ataupun mungkin Mira sendirilah, kita nak menyimpan tapi macam tadi Gori cakap RM1,000 3 tahun. Mentaliti orang macam lambat RM1,000 je, 3 tahun baru RM1,000. So macam mana nak ubah kita punya mindset tu, macam jangan fikir nak cepat dapat duit banyak. Okay. So dia macam ni kita tengok pada manusia terpantas di dunia, Usain Bolt. Okay. Usain Bolt Mira yang Farah kenal kan? Kenal. Usain Bolt dia berlari 100 meter 10 saat. So kita semua akan pandang, tak boleh lah aku nak lari 1 meter 10 saat kan, laju sangat. Macam mana kita nak train apa semua. Tapi di sebalik 10 saat yang dia lari tu, dia berlatih berapa? 20 tahun? 15 tahun? So itulah masa yang dia spend, yang dia invest untuk mendapat hasil yang 10 saat untuk 100 meter tadi. Untuk kewangan pula, kita akan pandang orang ni, dia simpan 1,000, dia simpan 10,000, dia simpan 100,000. Kita tak tengok berapa lama dia simpan. Kita terus tengok hasil dia. So apa yang kita kena buat adalah mula macam mana dia orang buat. Usain Bolt masa kecil, lahir-lahir dia tak terus berlari. Tak ada lagi bayi kat dunia ni lahir-lahir terus berlari, tak logik. So apa yang dia buat, lahir-lahir dia belajar berdiri, kemudian dia belajar sikit-sikit untuk berjalan, kemudian dia belajar untuk berlari. So kita perumpamakan untuk kewangan, berdiri ni seperti savings, berjalan ni seperti spending, dan juga berlari ni seperti investing. Semua orang bermula dengan berdiri. Belajar untuk save dulu. Berapa lama nak belajar berdiri ni? Ada baby yang setahun baru dia boleh berdiri, okey. Ada yang 6 bulan dah boleh berdiri, okey. So sama juga macam kita. Kita nak simpan RM1 tu setahun, 2 tahun, 3 tahun terpulang. Yang penting kita mula. Yang ini yang paling susah. Mula, nombor 1, kemudian nak konsisten. RM1,000 kalau nak dapat dalam masa sebulan pun boleh. Dapat gaji RM2,000, simpan separuh, dapat RM1,000. Tapi adakah kita boleh buat setiap bulan? Itu persoalan dia. Sebab itu kita start dengan RM1 dulu. Startlah RM1, dah simpan RM1 sehari dalam 2-3 bulan. Lepas tu kita rasa macam boring lah, lambat lah benda ni kan. Naik sikit RM2, kemudian naik sikit RM3.
Kalau rasa di luar kemampuan kita, balik semula kepada RM1. Yang penting bukannya jumlah, tetapi nilai dia. Nilai dia adalah nilai kita menyimpan duit. Jumlah tu RM1, RM2, RM3, itu adalah nombor 2. Dia secondary lah dalam hal ni. Betul-betul sebab bagi saya lah kan, pada zaman-zaman pandemik ni kita perlu, orang kata apa, lagilah susah sebenarnya kalau nak menyimpan ni. Kalau bagi saya yang B40 ni lah, sebab kena banyak guna duit kan. Lepas tu betul. macam lepas tu macam uncertainty. So kalau RM1 tu kira macam pejam mata lah. Kira macam kalau tengok pun macam tak yalah sentuh duit RM1 je pun. Kalau macam kalau save RM1,000 tu, alah macam-macam nak guna-guna, ambil lah sikit. So memang tak susah lah nak konsisten. Okay, sebut pasal berbelanja tu bergantung pada kita lah kan. Pada pendapat Gori, sekarang ni pada zaman-zaman pandemik ni, masa untuk menyimpan, melabur atau berbelanja? Kalau tak berbelanja nanti takut ekonomi negara tak bergerak pula. Boleh Gori bagi guideline terutamanya untuk golongan B40? Okay, so untuk yang sama ada kita nak menyimpan ataupun nak berbelanja ataupun nak melabur, dia sebenarnya lebih kepada kategori lah. Sebab during pandemik ni, matlamat kita semua sama. Matlamat ketika pandemik lah, COVID-19 ke, pandemik sebelum ni ke, pandemik akan datang ke, matlamat kita stay sama, iaitu to stay survive, to stay alive. Itu je. Kita nak terus kekalkan kehidupan. Jadi untuk golongan yang mungkin tidak berpendapatan tinggi ataupun kita panggil B40, hampir-hampir ke below N40 macam tu lah, yang kita perlukan adalah stay survive, stay alive. So semua duit yang kita ada, kita perlu belanja untuk kita teruskan kehidupan. Tapi jangan kita guna alasan tu untuk berbelanja berlebih-lebihan ataupun bermewah-mewahan. So tengok pada yang munasabah lah. Tapi saya percaya untuk yang betul-betul terasa dia orang punya pendapatan, dia orang taklah berbelanja bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan. Cuma untuk golongan yang susah sikit untuk kita nak kongsi, iaitu golongan T20. Pada waktu ni, inilah waktu paling dia orang perlukan untuk berbelanja berlebih-lebihan. Sebab apa? Kalau kita tengok trend dia sebelum ni, kalau T20 lah orang yang ada income ataupun savings yang lebih, dia orang suka travel overseas, beli barang overseas dan sebagainya. Tapi bila waktu macam ni berlaku, kita tak boleh nak travel, border kita ditutup, boleh untuk dia orang travel, tapi ikut kepada PKP lah. Jangan tiba-tiba korang semua keluar pula kan, sebab aku cakap ikut pada PKP dan SOP juga. Kalau nak travel locally supaya duit lebihan yang kita ada tadi kita dapat salurkan semula ke dalam ekonomi kita. Kalau kita nak shopping, makan mewah apa semua, salurkan semula kepada ekonomi tempatan kita. Dan juga kalau nak beli handbag, kalau beli handbag, belilah handbag lokal supaya duit tadi generate semula dalam ekonomi kita yang sama. Untuk B40 dan M40 macam Farah tanya tadi, macam yang Gori sebut, kita perlu stay survive, stay alive. Tapi untuk disiplin menyimpan tadi, tak dapat simpan RM1 sehari pun, cubalah simpan RM1 sebulan ke. Yang penting habit menyimpan tadi kita tak buang total lah, kita tak buang terus. Sebab takut bila keadaan dah okey, kita pun dah lupa dah macam mana nak menyimpan. Dia about habit lah orang kata. Kalau kaki injet tak boleh nak berlari, sekurang-kurangnya kita berjalan. Macam itulah lebih kurang. Okey, faham. Sebelum Farah tanya, Mia ada satu soalan. Waktu-waktu sila. macam ni kan, Mia terfikir lah tiba-tiba. Waktu-waktu macam ni, Mia rasa macam tadi tak ramai orang yang menyimpan. So macam dia pun tak tahu macam mana nak mula. Tapi Mia rasa ramai antara kita, dia terdorong untuk meminjam tau Gori, time-time macam ni. So mungkin yang tak ada saving tu, lepas tu dia dah hilang punca pendapatan, so dah tak tahu nak mula macam mana. So dia jalan terakhir dia nak meminjam. So Gori ada tak panduan macam mana orang nak meminjam? Mungkinlah kita tak boleh nak cakap tak boleh tak pinjam. Mungkin ada panduan daripada Gori. Macam mana? Boleh tak Gori explain? So untuk meminjam ni dia ada dua kategori tau. Ada orang yang meminjam sebab dia terdesak, dan ada orang meminjam sebab dia nak orang kata berbelanja ikut ke keperluan dia ataupun ke gaya hidup dia tapi di luar kemampuan. Contohnya kita tengok sebelum pandemik ni, ramai juga kawan-kawan kita, ataupun bukan kawan kita lah, kawan orang lain lah kan. Kawan-kawan kita semua baik. Kita tengok sebelum pandemik, ramai yang jenis meminjam duit, setiap bulan nak pinjam duit. Sebabnya tak cukup duit nak makan. Kita pun tak tahu duit gaji dia pergi mana. So bila dia pinjam duit orang setiap bulan, hujung bulan dia kata nak pulang nak bayar balik, dia dapat gaji kan. Tapi bila dapat gaji, of course lah dia tak balas lah WhatsApp kita. So orang macam ni ketika pandemik lagi teruk lah. Sebab itu kita cakap sebelum pandemik berlaku ataupun dah waktu pandemik berlaku ni lah, kita terus siap-siap belajar menguruskan kewangan supaya
kita tak, nombor satu tak menyusahkan diri sendiri dan kedua tak menyusahkan orang lah. Tapi untuk yang kategori pertama Gori sebut tadi, iaitu golongan yang terdesak, ini macam PKP 1.0 yang lepas kita ada bantuan dari kerajaan. So, diorang mungkin boleh pergi ke option tersebut. Cuma untuk PKP 2.0 ni, bila bantuan pun Gori dah tak nampak sebanyak macam tahun lepas. Ada beberapa option yang kita boleh untuk meminjam. Contohnya kita ada bantuan dari aspirasi tapi tu interest dalam 4.0 lah setahun. 4% setahun. And then kita ada juga bantuan moratorium yang kita boleh apply dengan bank. Yang bukan automatic moratorium lah. Kita panggil special moratorium ke apa, tak ingat. Tapi yang ni pun ada interest dia juga. So sebaik-baiknya kalau nak pinjam, cuba try tanya kawan, dan kita sebagai yang nak memberi pinjam juga tengok kepada mereka yang datang nak pinjam ni, adakah mereka ni kategori yang pertama atau kategori kedua tadi. Kalau kategori pertama yang jenis kategori terdesak ni tadi, sekali-sekala je dia meminjam dan dia bayar, ini okey untuk kita bantu. Tapi kalau kategori yang setiap bulan nak pinjam duit sebab tak cukup gaji, sebagai orang yang nak menghulurkan bantuan, kita pun terasa macam aduh kau lagi, macam tu kan. So yang nak meminjam tadi boleh, tapi sebaiknya gunalah savings kita dulu sampai habis. Kenapa kita buat emergency savings, kenapa kita ada savings selama ni, inilah waktu dia. Kita nak guna savings kita pada waktu krisis, dan pandemik COVID-19 lah antara krisis yang paling besar lah pernah berlaku dalam sejarah dunia. So tak salah untuk kita guna, ataupun jangan sampai habis lah kalau boleh kan. Kalau dah terdesak untuk habiskan savings, habiskan tak apa. Tapi kalau nak perlu gunakan saja savings yang ada, dan kalau betul-betul perlu untuk meminjam, kita explain baik-baik kepada kawan yang nak memberi pinjam, dan kita beritahu lah nak bayar balik. Dan sebagai pemberi pinjam, sikitlah Gori nak kongsi kan. Sebagai pemberi pinjam, kalau nak bagi pinjam duit kepada kawan yang betul-betul kita percaya dan betul-betul dia memerlukan, niat terus untuk sedekah. Sebab menghalalkan memberi pinjam pada orang ni sebenarnya besar pahala dia. Betul. Dan aku ada satu tips lah untuk para peminjam kan. Yang ni macam dia benda ni baru tersebar dekat Facebook beberapa hari yang lalu dah, dan aku rasa berguna lah benda ni. Kalau tips dia, kalau nak bagi pinjam dekat kawan, kalau boleh jangan bagi pinjam lebih daripada RM5,000. Sebabnya kalau kita bagi pinjam lebih tak lebih dari RM5,000, and then kita minta kat dia tak bayar, kita boleh pergi mahkamah, and then kita isi satu borang ni, nak borang apa. Tapi dan mahkamah akan, dan lepas tu mahkamah akan hantar surat tu kat dia untuk dia bayar hutang. Betul. Tips dia macam tu. Kalau kita, kenapa aku cakap tak boleh bagi pinjam lebih pada RM5,000, kalau boleh tak bagi pinjam daripada RM5,000, sebabnya kalau kita nak bagi pinjam dekat dia lebih pada RM5,000 and then kita nak tuntut balik melalui mahkamah, kita kena gunakan khidmat peguam. Kalau kita bagi pinjam kurang daripada RM5,000, kita boleh tuntut balik melalui kaedah mahkamah tanpa khidmat peguam. So kita tak payarlah bayar peguam tu. Parah main Facebook. Kan macam menarik kan. Tapi mungkin lah pendengar kat luar sana salah faham lah. Jangan salah faham, mungkin RM5,000 tu ada orang mampu boleh bagi RM1,000, tapi betul lah, sikit-sikit 100, lepas tu dia tak bayar kan, 100 tak bayar, lama-lama RM5,000. So macam Farah cakap tadi lah, sakit juga kalau tiba-tiba dia orang kata Farah suruh bagi pinjam RM5,000 minta pinjam. Tak lah, RM5,000 kalau boleh jangan bagi pinjam RM4,999 je. Kalau boleh jangan bagi pinjam lah RM5,000, bagi pinjam RM5, RM50 okey lah. So jimat duit nak upah peguam kan, kalau dia jadi liat nak membayar tu. Betul. Okay, jadi Gori, soalan terakhir daripada Farah. Okay, sekarang ni ramai orang yang hilang kerja. Kalau tak hilang kerja, gaji pula kena potong. Tapi komitmen bulanan masih sama. Gori ada tak orang-orang terdekat yang mengalami pengalaman macam ni? Dan kalau Gori ada kat tempat tu sebagai pakar kewangan, apa yang Gori akan buat? Okay. So nombor satu adalah bila kita tak berkomitmen, ada dua jenis komitmen kan. Satu komitmen yang tetap dan satu lagi komitmen yang boleh berubah lah. Fixed expenses ataupun variable expenses. Fixed expenses ni contohnya macam bayar rumah, bayar duit kereta dan sebagainya, benda yang tiap-tiap bulan sama je. Ini mungkin susah untuk kita ubah, tapi yang variable expenses tadi insyaAllah kita boleh ubah. Contohnya duit makan. Duit makan ni, manusia ni adalah satu makhluk yang menarik bila mana kalau kita ada RM1,000 sebulan kita boleh makan.
Kalau kita ada RM100 sebulan pun kita boleh makan. Tak tahu macam mana cara, tapi kita lepas buat. So bila krisis macam ni dan duit betul-betul tak banyak, letak duit makan punya allocation ni hujung sekali tau. Bayar duit rumah, bayar duit kereta apa semua tadi, hujung sekali baru kita tengok berapa duit makan yang tinggal. Kalau tak buat savings pun tak apa. Waktu ni kalau tak buat savings yang besar RM100, RM200 pun tak apa. Buatlah saving yang sekecil-kecil RM1, RM2 tadi, 50 sebulan ke. Dan hujung sekali kita tengok berapa baki yang tinggal untuk makan. Maksudnya duit makan ni kita tunggu baki. Bukannya dah belanja semua baru tengok berapa baki yang tinggal. Sebab apa? Duit makan ni kita boleh ubah. Kalau ada RM100, kita dah tahu lah. Okay, kita beli beras banyak ni je, roti banyak ni je, apa semua. Dan ini je lah yang kita cuba untuk survive. Dan bila kita jumpa dengan kawan-kawan, tadi kita cakap pasal memberi pinjam kan. Kalau kita jumpa betul-betul kawan dan kata, bro aku betul-betul tak ada duit nak makan. Benda lain kita dah settle kan. InsyaAllah sebagai seorang kawan dia faham. Tapi bila kita kata macam, bro aku makan dah RM1,000 dah habis dah bulan ni. Tapi aku tak mampu nak bayar rokok aku. Itu memang seorang kawan yang memang akan rasa macam, memang tidak lah nak bagi. 50 tak bagi, 50 lagi lah tak bagi pinjam. So sebab itu, biarlah kita nak meminjam tadi dengan cara munasabah. Tapi sekurang-kurangnya kita dah selesaikan apa yang kita patut selesaikan lah. So tengok pada variable expenses kita dulu. Sebab variable expenses ni lah benda yang kita boleh ubah. Kalau sebelum ni sehari sekotak kan, bolehlah kurangkan sehari sebatang ke. Kalau sebelum ni makan nasi dekat luar hari-hari kan, mungkin boleh buat seminggu sekali je makan kat luar dan hari lain terpaksa lah makan nasi dengan telur dengan kicap je kan. Yang penting kita survive. Sebab matlamat akhir, to stay survive and then to stay alive pada waktu krisis ni. Betul. Apa yang Gori cakap tu sangat betul lah sebenarnya. Kita sebenarnya boleh ubah. Maksudnya waktu sekarang ni apa yang kita dah biasa buat sebelum time pandemik tu kita cuba ubah dan sesuaikan diri untuk kita terus ni lah. Boleh teruskan hidup macam biasa lah tanpa rasa susah sangat. So Gori, kita pun dah sampai kat kita punya hujung ni. Banyak sangat benda yang kita nak cakap, tapi Mia rasa untuk minggu ni dah cukup sangat sebab kita punya topik tu lebih kepada apa, keuangan ketika krisis kan. So boleh. Kalau orang nak ikut perkembangan Gori macam mana? Okay, insyaAllah boleh follow dekat IG saya, Instagram Azra'i Muhammad, Twitter of course Azra'i Muhammad juga, dan memandangkan ini adalah podcast. So selepas ini Gori akan keluar dengan podcast ni dia juga dekat Spotify Azra'i Muhammad. So boleh dengar lah dekat kongsian. Nak sailang sikit kotak suara tu. Alah. Tak apa, persaingan sihat tak apa. Competition. Ya betul. So untuk aku cakap kita punya ini first time Gori join podcast Kotak Suara. Jadi apa kata-kata terakhir Gori untuk pertama kalinya dah join kita orang punya podcast ni and Gori bagi input yang baik kat orang luar. So apa nasihat Gori untuk orang kat luar yang tengah PKP sekarang ni time nak uruskan kewangan? So nasihat saya, kalau tak tahu nak buat apa time PKP, dengarlah Kotak Suara. Spend lah masa anda dekat sini. Dan kalau anda betul-betul tak tahu nak buat apa sangat dan ada RM100 untuk dibelanjakan, beli buku. Baca buku. Waktu ni tak perlu melabur pun tak apa, sebab pelaburan yang paling bernilai sebenarnya adalah pada ilmu. So spend lah RM50, RM100 beli buku. Tak tahu nak beli buku apa, belilah buku saya sendiri, Azra'i Muhammad. Beli buku 6 Angka Menjelang 25 ataupun 6 Angka Menjelang Disember. InsyaAllah dalam tu boleh dapat idea what to do with our money, apa nak buat dengan duit kita. Dan bila dah mula ada duit nanti, boleh terus jalan je. Boleh terus laksanakan perancangan tersebut. Dan berbelanjalah dengan berhemah. Kalau ikut AKPK punya slogan, kewangan berhemah, dan saya sendiri gunalah slogan tersebut supaya kita tidak berlebih-lebihan. Menyimpan berlebih-lebihan pun tak sesuai juga, berbelanja berlebih-lebihan pun tak sesuai juga. Hidup perlulah balance. Okay, terima kasih Gori untuk kita punya podcast minggu ni. So kesimpulan yang Mira boleh buatkan, urus keuangan kita dengan bijak. So antara pengajaran daripada pandemik ni, kita sentiasa kena bersedia lah. Betul tak Farah? Betul. Jadi krisis pandemik ni aku boleh katakan menuntut kebijaksanaan untuk tidak terburu-buru membuat keputusan kewangan. Kita kena atur kewangan kita dengan lebih baik lah. Betul. Okay. Lepas ni insyaAllah podcast Kotak Suara akan panggil lagi Gori. Mungkin kita akan bincangkan lagi isu kewangan yang lain. Mungkin kalau korang berminat, korang boleh DM kita orang ataupun tweet je Azra'i cakap kat dia. Gori, kita orang nak Gori cerita pasal ni. So maksudnya boleh.
Gori ni pun antara tweet famous juga. So korang boleh follow dia dekat semua laman sosial. So nantikan apa segalanya podcast punya topik lepas ni dalam podcast Kotak Suara. Jangan lupa dengarkan Jumaat jam 9 malam di Instagram Kotak Suara FM, Spotify, SoundCloud dan juga YouTube. Okay, kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.